Okey, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Ila hadratina Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن برحمتك يا أرحم الراحمين ربي زدني علما وارزقني فهما ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين أحييكم بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, syukur pada Allah SWT. Allah kurniakan kita kesihatan, kelapangan masa untuk kita sambung pengajian kita, untuk kita kupas dan kita juga bentangkan surah ataupun pentafsiran surah, perbincangan ulama tentang salah satu surah yang saya rasa sangat seronok bila saya ulang kaji tadi, iaitu surah At-Tariq. Kebetulan surah At-Tariq ni dia ada message yang sangat-sangat prominent ataupun sangat salah satu dia adalah message yang sangat baik untuk kita ulang lagi, untuk kasih ingat lagi. Bukan kita tak tahu tapi kita perlu ingat. Ada beberapa perkara, ada beberapa point, especially sekarang ni awak dah belajar bahasa Arab, awak dah faham apa dia perbezaan setiap kalimah. Bila ada perbezaan penambahan alif lam dan sebagainya ataupun perbezaan bentuk perkataan saraf tersebut kita akan kupas. Okay? Bila awak dah ada ilmu ni, kita yang nak berkongsi ni sangat seronok dan saya yakin awak yang akan menerima ni juga akan sama-sama turut seronok. Tapi sebelum tu Ustazah nak share satu hadis daripada Nabi SAW. Okay? So kita memang kupas ayat Quran. Ustazah sukalah nak cerita juga tentang ayat selain daripada ayat Al-Quran, kita juga nak kongsi tentang hadis Nabi SAW. Alright, bila kita belajar atau bila kita lihat Al-Quran, tak lengkap kalau seseorang tu dia tak juga kenal dengan hadis Nabi SAW. Okay, jadi ini adalah kelebihan kita mendampingi baca Al-Quran. Dia bukan sekadar baca. Kalau kita kata qara'ah tu bukan baca je, ingat tak? Kita serangkan perkataan iqra'u atau qara'ah, dia sama ada dibaca dengan mushaf, you nampak baca, ataupun dia baca daripada you punya hafalan, sesuatu yang memang tersemat dalam hati you. Jadi Rasulullah SAW bersabda, qala Rasul SAW, iqra'u al-Quran, hadha fil amar. Sahih? Wa hadha fil amar yadullu ala antum, yani nahnu jami'an. Iqra'u al-Quran, Rasulullah qala misla hadha. Fa innal Quran atau fa innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabihi. Unzur ila hadhihi al-kalimah ya'ti. Unzur ila hadhihi al-kalimah ya'ti. Fa kalimatu ya'ti يعود إلى فعل مضارع صحيح؟ وقد قال قبل ذلك أن فعل مضارع يعني في المستقبل سوف يأتي إنه يأتي شيئا يكون في المستقبل ليس الآن ولكن يأتي يوم القيامة شفيعا. شوف أو انظر إلى هذه الكلمة شفيعا. تكلمنا قبل ذلك أن هذه الكلمة ataupun kita kata kita kata macam ni, law kana al-kalima yanzur ataupun law kana al-kalima fi wazni syafi'an kabiran jalilan sami'an kan fil Quran kathir min hadhihi al-kalimah sahih. Naqra al-Quran wallahu basirun wallahu kabirun sahih am la? Sahih. هذه الكلمة شفيعا كبيرا شفيع كريم. هذا الصرف ataupun bentuk macam ni, هذا الوزن يعود إلى كثرة مثل هذا. فهم tak? ما معنى كثرة مثل هذا؟ يعني كثير من هذا. ما معنى هذا؟ يلا الآن نتكلم باللغة العربية. فهمتم؟ لازم نتكلم. لو كنا نتكلم لو كان أنا ما أقول أي شيء أنتم لا تفهمون. Terkejut beberapa tahun belajar bahasa Arab tapi masih tak faham lagi sebab apa, kita belum kupas lagi. Sekarang ni masa dia. Oh, jangan ingat dari dia Ustazah dah habis dah belajar. Ya, memang dah belajar.
Jadi kita go to the next challenge lah. Jadi apa? Lagi semangat. Sebab kita ni kalau ilmu ni, kalau kita letakkan dalam keadaan yang sama, kita jadi bosan kan? Yang sama je. Alah Ustazah aja benda sama. Tak ada yang sama. Ustazah selalu cari idea nak buat benda yang luar biasa. Mana syafi'an? Kathratu hadha. Mana hadha? Yalla isma'. Ijibi. Mana syafi'an? Mana syafi'an? Yalla. Ayu wahid minkum. Syafa'an. Okay. Okay, syafa'an. Okay, ingat kalau saya tanya satu soalan, look for the root word atau look for the clue. Syafi'an bermakna syafa'ah, sahih. Mina kata perantara, betul. Ada makna lain tak? Penyembuh tak boleh? Itu syifa, bukan itu hamzah. Hal syifa bil hamzah, laysa bil ain. Wa hadhihi al-kalima bil ain laysa bil hamzah. Syafa'a atau syifa'an, hada bermakna penyembuh, ilaj yani. Walakin syafi'an bermakna mimma yakun atau syakhs atau ayu syai'in yashfa' lakum, yansurukum, nusrah lakum, yasta'inu lakum. Ma mana hada? Ma mana syafi' bimana an-nusrah? Ma mana an-nusrah? Ma mana isti'anah? Naiwa, pertolongan. Syafi' wa hadhihi kalimah syafa'ah syafi'an bimana kathratu syafa'ah, kathratu nusrah, kathratu apa? Kasratul isti'anah. Ma mana isti'anah? Pertolongan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Labudda lama nata'allam syai'an labudda nahfaz atau labudda an na'rif. Mesti ingat, natadhakkar. Al-an laysa faqat nahnu natakallam نتعلم ونتكلم خلاص يعني بعد الدرس خلاص جيبي كله شيل كله خلاص يعني ما فيش. لا، لازم لما نشكو لما نتعلم شيئا نتذكر. اوكي. Ini kalau profesor saya cakap macam tu. Shil kalau خلاص يعني. Shil tu maknanya habis, hilang semua. Tak ada. Okay, best tak dengar cakap Arab? Saya sebenarnya rindu. Nak cakap macam ni, okay? Satu saya tak sabar nak ajak you all speak Arabic because we can speak Arabic together. Syafiq, kasratul isti'anah, kasratul nusrah. Maknanya pertolongan yang terlalu banyak. Ingat saya sebut sebelum ni, kalau ada wazan, ala wazan fa'il. Ingat ya? Wazan awak dah belajar, jadi saya boleh explain ni. Bila ada wazan fa'il, maknanya sesuatu tu, perbuatan tu atau karakter tu berlebihan diberikan. Nah, kalau awak baca Al-Quran Rasulullah sebut, maka Al-Quran tu akan jadi sesuatu pertolongan yang berlebih-lebihan li ashabih liman yaqra Al-Quran. Hadal hadis rawah Muslim. ماشي؟ أولا. والثاني هذا الحديث روايته عن ابن الترمذي قال أنا ابن عباس قال الرجل قال يا رسول الله أي العمل أحب إلى الله. Dia kata, wahai Rasulullah, apa amalan yang paling, this guy is a very intelligent guy. Kalau kita belajar, kita nak shortcut, betul tak? Limaza lam natadhakkar atau natafakkar ayul amal ahabba ila Allah. Kita nak orang suka, kita buat apa yang orang suka. Kita nak Allah suka, kita buat apa yang Allah suka. Betul tak betul? So kalau kita nak Allah suka, kita cari apa dia benda yang boleh buat Allah suka. Dan dia kata yang paling mudah sekali. Apa yang paling Allah suka sekali dia kata? Qala Rasul, al-hal wal murtahil. Hal wal murtahil? Qal ma huwa al-hal wal murtahil? Orang pun tanya, apa benda wahai Rasulullah benda ni? Al-hal murtahil. Qal alladhi yadribu min awal al-Quran ila akhirih kulla mahalla irtahal. Nah, macam tongue twister buat cakap kan. Ila akhirih ila min awal yadribu min awal al-Quran ila akhirih kulla mahalla irtahal. Kalau orang yang baca Al-Quran berulang-ulang kali tanpa putus. Hari ni tadi baru sekejap tadi saya dikhabarkan saya punya abang ipar baru meninggal dunia. Nanti saya nak minta semua doakan beliau. Baru meninggal dunia because of COVID in Malaysia. Saya ada bunyi belakang. Okay, so satu benda yang bila saya dengar satu berita tu, kebetulan saya tengah murajaah surah yang hari ni kita nak tafsirkan.
Ya Allah, luar biasa Allah bagi kebaikan dia. Apa dia kata? Tengok ya, saya pun baca hadis ni, saya selalu sebut. Kadang-kadang benda-benda macam ni, Allah yang tunjuk petunjuk. Al-Quran ni banyak sangat sign yang kalau kita tak fikirkan, kalau kita tak kaji, kita tak ambil masa nak duduk luangkan belajar, kita nak nampak. Hadis ni pun saya pilih pun bukan saya baca, saya nampak subhanallah. Al-Quran ni selagi kita hidup, kita kena sentiasa lazimi. Jangan habiskan masa kita dengan benda-benda yang lain. You belajar Al-Quran, you belajar ilmu Allah, you belajar bahasa, you belajar apa sekalipun, dia tak ada expiry date. Saya cakap dengan student saya yang lain yang belajar Al-Quran especially. Dia tak ada expiry date, tak ada waktu bila. Bila you waktu nak, you boleh buat. You tak nak buat pun bila-bila masa, ahlan sahlan you boleh pergi. Betul tak? Kalau you tak nak buat lah benda tu. Tapi jangan sampai tunggu masa, kita tunggu masa yang sesuai sampai kita yang expired. Belajar ni tak ada expiry date, tapi jangan kita yang expired. Bahawa saya fikir kalau kita dah habis kita hayat, dah habis masa kita kat dunia, bila lagi nak tolong kita? Sebab tu kita minta ni semua syafi'an. Kita nak hari ni, kita punya surah Tariq ni, ceritanya pasal apa tahu? Perjalanan, life and journey. Subhanallah. Bila saya dapat berita tu, saya tengah ulang kaji, subhanallah. Subhanallah ayat ni. Ya, sebab itu kita kalau belajar Al-Quran, tak mesti tidak cik, mesti nak belajar hadis Nabi SAW. Quran ni memang Allah pelihara dan kita faham kat dia punya konten dia bila kita baca lah, kita belajar tafsir ni. Tapi hadis pun kita kena ambil bahasa sebenarnya untuk banyak baca hadis Nabi SAW. Betul. Dan berapa ramai yang luangkan masa untuk baca hadis Nabi SAW. Saya pun cakap dengan diri saya sendiri juga. Sebab kadang-kadang, bukan kadang-kadang, banyak kali Allah sebenarnya dah bagi signal pada Nabi Muhammad. Sebab hadis Nabi ni kan daripada Nabi Muhammad kan. Apa persoalan ataupun apa kegusaran hidup ataupun apa dia formula ataupun apa dia guidance yang kita perlukan. Nabi sebenarnya dah sebut dah. Dah bagi tahu dah dekat sini. Cuma kita kadang belum disampaikan berita tersebut. Ya, jadi saya memang nak galakkan cik-cik semua yang ada kat sini. Selain ni baca Al-Quran, ambil masa kepada hadis Nabi SAW. Dan sekadar ni untuk bantulah sebab ada pelajar yang memang request, mereka nak juga saya kupas hadis Nabi SAW dan saya memang akan buat kelas, insyaAllah kita akan mula next week, in October, so kita akan mulakan kelas hadis. Okay? Kalau let's say you are interested, you let me know, nanti saya bagi tengok dia punya details. But this is something yang kita nak lah. You belajar Al-Quran, jangan tidak juga belajar hadis atau baca hadis Nabi SAW. We'll explain in detail. Okay? Jadi hari ini kita akan kupas surah At-Tariq. Okay. Hari ini kita akan bincangkan tentang surah At-Tariq. Okay? Jadi surah At-Tariq ni, okay? Was-sama'i wat-tariq. Okay? Laukan nanzur ila tartib surah, surah At-Tariq ba'da surah Al-Burj. Sah? Lepas surah Al-Buruj, surah At-Tariq. Wa qilahuma ataupun surah At-Tariq wa surah Al-Buruj. Okay? Kalau you ada kitab tafsir Munir muka 165 kalau yang dengan saya. Kalau yang bukan, cuba lihat buku awak, buka buku lama dengan buku baru tak sama. Okay, so you boleh tengok 205. 205. Okay, terima kasih. So you punya 205, saya punya 165. Okay, you boleh lihat kat sini. So surah At-Tariq pada surah Al-Burj. Wakilahuma wakilah hadhihi surah atau suratain, suratain, okey, yabda atau tabda bi wawil qasam, sahih? Wa yabda wa tubda kaman atau tabda bi kalimat as-sama. Was-sama'i wal buruj, sahih? Sahih am la? Was-sama'i wal buruj. Wa hadhihi al-kalima atau hadhihi surah aidan yabda bi kalimat was-sama'. Limadha? Oh, soal. Limadha? Dan kedua-dua surah ni diturunkan, okay, alright, pada waktu yang tak sama. Saya cek lagi sekali Betul, surah ni. Kalau surah At-Tariq dia turun pada tahun ke-6 hingga ke-10. Ayat dia bukan diturun sekaligus dia diturun berperingkat. Okay. Tapi surah Al-Buruj ni dia diturunkan lebih awal daripada tu. Subhanallah, you lihat kalau surah Al-Quran ni, kalau you lihat susunan dia ada kait mengait antara satu sama lain.
Tapi penurunan Al-Quran tu dan susunan dia tidak pada yang sepatutnya diturunkan. Kita belajar ikut tartib, betul tak? Ini lepas satu surah pergi satu surah dan sebagainya. Tapi kalau you lihat sejarah penurunan Al-Quran dan juga macam mana Rasulullah menerima wahyu, dia bukan dengan macam ni. Dia diturunkan sekejap turun 3, sekejap turun 4. Dan surah At-Tariq ni in between 6 to 10 hijrah, 6 to 10 nubuah Nabi. Maknanya lepas Nabi jadi Nabi, pada tahun 6 hingga ke 10 hijrah, 6 hingga ke 10 keadaan Nabi diturunkan menjadi Nabi, kenabian baru selesai surah At-Tariq. Dia ada pecahan dia. Tapi you lihat, subhanallah, ayat dia bila digabungkan sangat-sangat tepat dan sangat menjawab dan juga you say compromising each other. Alright, and there are 17 surah daripada surah At-Tariq ni. 17 ayat. Dan surah yang kita sebutkan sebelum ni, surah At-Tariq ataupun semua surah juzuk Ammah ni, dia adalah daripada surah Makkiyah. Okay, lau kana takalan surah Al-Makkiyah bermakna al-mabda. Apa makna mabda? Dia punya prinsip. Mabda mimma yata'alaq bitauhid ila Allah Subhanahu wa taala. Semua bersangkut paut dengan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan surah ini untuk kesekian kalinya dimulakan dengan perkataan was-sama. Okey, dan dia kata was-sama, yang tadi tariq. Laukan aqul atau laukan naqul at-tariq at-tariq. Okay, what are the words associated with tariq that can you think of? Ataupun what do you think the meaning? Without looking at the translation, mana tariq? Ataupun apa perkataan yang you boleh associate dengan tariq? Jalan. Jalan, exactly. Betul tak? Jalan kan? It's a pathway. You say tariq. Ataupun kadang-kadang kita kata kalau nak jalan syariat. Sahih? You belajar tariq Syatibi ke apa kan? Tariq Jazari kan you use the word tariq. Tariq bermakna jalan. Tapi bila you tengok terjemahan, dia apa kat situ? Apa makna tariq dalam Al-Quran tu? Dan yang datang pada malam hari. Pula datang. Kabar. Dan you datang pelik. Mana datang tariq dengan tariq? Sampai ke malam hari. Okay. Sebab itu translation kadang ada benda yang tidak dapat dibincangkan. Okay, kita akan bincang hari ini. Okay. Dan kita sebut tadi surah ni dia mula dengan sumpah Allah sebagaimana berada di surah Insyiqaq dan surah Infitar, juga surah Al-Buruj, okey. Dan sama juga membincangkan tentang yang paling penting you ingat surah Al-Buruj cerita pasal Ashabul Ukhdud, betul tak? Kemudian cerita tentang Al-Quran. Ini sambungan lagi Allah ceritakan tentang kepentingan Al-Quran ataupun kebenaran. Yes, the truth about Quran is not man-made, it's really from Allah Subhanahu wa taala. Okay, jadi surah ni dibincangkan di sini, alright, dengan dimulakan dengan perkataan was-sama'i wat-tariq. Ma mana tariq? Tariq bermakna jalan, a journey. And if you see in this ayah, the theme ataupun dia punya tema surah ni adalah tentang perjalanan kehidupan manusia. Dan perkataan tariq ni, kalau you lihat perkataan tariq ni daripada perkataan taraqa bermakna jalan, and kebiasaan ni tak ada di sini kebiasaannya bila kita cakap tentang ini, kalau dalam kitab tafsir yang lain dia beritahu kalau bulan, sama, okay, kita cakap dengan sama dulu. Was-sama, kalau kita pernah perkataan sama dengan samawat, betul tak? Kan sama, jamaknya samawat, sahih tak? Okay, sama, you faham maknanya langit. As-samawat bermakna banyak langit. Okay, now ulama tafsirkan di sini, mufassir menerangkan bahawa as-sama ni, anything that is above you, itu maknanya langit. Dia tak ada had. Dan ulama beritahu as-sama dengan as-samawat dalam Al-Quran, indication dia adalah langit yang 7. Maknanya 7 lapisan langit. Tapi kalau Allah sebut perkataan as-sama, dia meliputi semua sekali yang di langit, termasuklah arasy Allah Subhanahu wa taala. Sebab dalam ayat lain Allah sebut, Allah padankan perkataan as-sama ni dengan arsy. So senang cakap, perkataan sama ni dia punya skop lagi besar daripada as-samawat. Boleh tak ni?
Walaupun dari sudut makna yang kita faham jamak tu sepatutnya lagi besar kan, more, but no. Dalam Al-Quran said we have indicators, different indicators and to prove a different thing. Okay, so Allah bersumpah dengan apa saja yang ada di langit, yang you nampak, yang you tak nampak, yang mikro, yang makro, semua yang ada di planet itu namanya wasama. At-tariq ni bermakna jalan. Dan disebutkan di sini juga perkataan taraqa. If you look in the dictionary, perkataan taraqa ni, okay, I think I show you lah perkataan taraqa ni sekejap ya. Okay. Kalau you buka dictionary, okay, you typekan perkataan taraqa. Okay. Nampak tak? Taraqa bermakna sautul ud, taraqun najm, taraqun nakri bidar sikkah. Ma mana taraqa? Taraqa ni kalau you faham lah maksudnya, okay, anything that is related to, yang pertama pukulan, okay, jalan, alright, dan juga dia kata bintang. Okay, ada 3 makna. Now, how can these words be related? Saya tanya awak, bila awak jalan, bukankah awak sedang hentakkan kaki ke bumi? Bukankah itu satu pukulan? Yes or no? Yes. You see? Alright. Nanti kita akan lihat lepas ni kenapa dipanggil bulan tu, bintang At-Tariq tu dipanggil pukulan juga. Dan kebiasaan di waktu malam dan kebiasaan orang Arab dahulu dikata kat sini, kalau At-Tariq ni, istilah At-Tariq ni digunakan juga untuk pengembara yang jalan, you know, di step malam kan, berjalan di malam hari, alright, dan dia kata apa, dan selalunya orang-orang yang dipanggil At-Tariq ni biasa zaman ni kira kebiasaan orang Arab yang yang mengembara ni, dia akan duduk menumpang, dia akan ketuk pintu menumpang dia. To ask for something. That's why kalau you tengok dalam hadis Nabi SAW yang lain, bab fadlu duyuf, you memuliakan tetamu, kan? Rasulullah sebut kalau siapa yang datang rumah you, okay, dia ada hak selama berapa hari? Tahu tak? 3. Kan? Kita kena sampaikan hak dia. Kita kena attend to them at least 3 days. Sebab memang dalam Islam ataupun dalam culture, dalam hukum Islam memang ada hukum dibolehkan perbuatan tersebut. Sebab ada kepentingan lah. Selalu orang mengembarakan ada sebab. Dia nak hijrah. Dan bila orang musafir, sebab tu namanya musafir. Dia safar. And safar ni dia ada masyaqqah. Ada kesusahan. Jadi dulu tak ada hotel. Dulu tak ada hotel. Sekarang kita boleh book hotel. Boleh book Agoda ke, book apa kan. Dulu tak ada. Jadi biasa tu, kalau ada orang ketuk tu, minta tumpang. Rumah misalnya macam tu. Ni dia bayarlah ke apa ke. Namanya dipanggil At-Tariq. Sebab orang At-Tariq ni selalunya dia berketuk ataupun dia berjalan tu. Biasa kalau orang menumpang malam hari, siang hari orang tak buat. Gitu. Faham? So, nampak tak? Nampak tak perkataan Taraqa ni, dia ada link. Orangnya berjalan. Orangnya menghentakkan kaki. Alright? And another thing that you don't forget, these people also look for what? For direction. Look at what for direction? Stars. Yes, exactly. Barakallahu fiik. Mereka lihat bintang pakai GPS mereka. Kita ni pasal hidup kan, dah ada kelebihan yang semuanya kat handphone. Jadi kita tak nampak benda-benda alam ni sebenarnya, Allah kasih. Macam orang kapal lah, dia depend pada bintang. Pandai, barakallahu fiik. Betul. Dulu pun saya tahu cerita juga pasal datuk saya pun dulu dia kerja kapal, dia kapten kapal. So dia pun cerita, dia boleh tengok. Kita kalau suruh tengok, saya tanya soalan, cuba tengok dekat bintang macam mana nak tengok kiblat. Tahu tak agak-agak? Pernah nampak tak bintang kiblat? Pernah nampak tak cik? Saya tak pernah nampak kat Singapura. Saya pernah nampak kat Jordan.
Betul. Saya malam pergi literally keluar rumah, pergi tengok kawan saya, kau nak tengok tak? Kita tengok kat langit, nampak. Betul-betul nampak tu tikus. Sini memang tak nampak. Kita kalau nampak dia berkelip-kelip, itu satelit. Tapi tak. Sebenarnya kalau farq baina satelit wah. Ini satelit pun hari ini kita bincangkan tentang we say subhanallah. Subhanallah. Let's cakap ayat ni hari ni ayat dia memang so amazing Allah bagi. Okay? So Allah bagi ni hadiah ya untuk kita. Siapa yang dapat hadirkan majlis ilmu, hadirkan diri dalam majlis ilmu ni hadiah dari Allah. Saya selalu cakap dengan diri saya juga, kalau Allah dah pilih kita jadi ahli Quran, Allah dah pilih kita beramal salih, jangan kita buat sebalik. Kadang-kadang kita ada banyak benda yang fokus benda-benda lain kan. Tapi bila Allah dah pilih, kadang-kadang kan banyak nongeng tu, kita kena buang. Sebab kalau tak ada ni Allah tunjuk kat sini. Ini baru mukadimah lagi. Saya tak tahu hari ni saya seronok saya baca surah Al-Tariq. Bukanlah cakap surah lain tak seronok. Tapi hari ni bila saya ulang kaji tu saya macam lebih terkesan. Lagi sangat terkesan lebih. Nampak? Was-sama'i wat-tariq. Ya. Kemudian wa ma adraka mat-tariq. Okey. So like I said, kalau you tengok muka surat 166, ini adalah kandungan surah terumum. You boleh baca. Okay, basically like I said, okay, saya rumuskan tentang apa? Tentang perjalanan, a journey and also about kehidupan. Ya, and also you kalau cakap pasal journey and kehidupan, you tak boleh lari bercerita dengan benda-benda yang berkaitan dengan alam semesta. Mesti ada kat situ. Terlalu banyak rahsia yang Allah bagi kat situ. Sedangkan banyak rahsia lagi pun orang tak boleh tahu. Ya, dan surah ini ada kelebihannya. Imam Ahmad diriwayatkan oleh Khalid ibn Abi Habal Udwani bahawa beliau ketika menemui orang Islam untuk meminta tolong melihat Rasulullah SAW sedang berdiri dengan bertongkatkan pada panah atau tongkat di timur kawasan kabilah Thaqif. Ketika itu dia mendengar Rasulullah SAW membaca was-sama'i wat-tariq selesai. Khalid berkata, aku terus ingat bacaan itu padahal pada waktu itu aku masih lagi musyrik. Kemudian setelah aku masuk Islam, aku membacanya lagi. Khalid berkata lagi, Bani Thaqif memanggilku lalu mereka bertanya, apa yang kamu dengar dari lelaki ini iaitu Rasulullah SAW? Maka aku pun membacakan kepada mereka surah At-Tariq. Orang-orang Quraisy yang ada bersama mereka berkata, kami lebih mengenali sahabat kami ini. Jikalau kami tahu apa yang kamu katakan itu benar, nescaya kamilah yang akan mengikutinya. Imam An-Nasa'i meriwayatkan dari Jabir bin Abdullah bahawa beliau berkata, Muaz menunaikan salat maghrib dan membaca surah Al-Baqarah dan An-Nisa. Lalu Nabi SAW bersabda, apakah kamu ini seorang yang suka menyusahkan orang, wahai Muaz? Tidakkah memadai bagi kamu membaca wasyams wa duhaha was-sama'i wat-tariq dan sebagainya. Okey. Jadi surah ni like I said, kalau orang yang faham, it's a message tau from Allah SWT. So jadi bila Khalid ni, bila dia dengar pertama kali, dia masih orang kafir lagi. Tapi dia dengar sampai masuk dalam otak, masuk dalam hati. Waktu tu kan dia cakap dia musyrik kan. Dan bila dia balik pada Bani Thaqif, like we mentioned just now, ayat ni kan cerita pasal orang yang salah satunya orang yang move kan. Dia travel kan, and content of the ayah is about travelling and journey. And like if you think about it, siapa yang boleh fikir nak give this curve? Subhanallah, amazing perumpamaan kecuali Allah SWT. Pada saya kata ni, orang yang faham, orang yang belajar, orang yang mengerti perkataan tu, you understand the language, you understand it tremendously, amazingly. Ya, and Rasulullah juga sebut surah ni bila baca dalam surah, kan dia kata ni, bila solat maghrib, Muaz baca panjang-panjang surah Al-Baqarah. Ini pun hukum sebenarnya. Okay, hukumnya apa? Bila you solat jamaah, okay, ini perempuan taklah. Tapi bagi siapa yang solat jamaah, kalau ada orang lelaki tu yang nak baca, atau imamnya baca sampai panjang-panjang surah Al-Baqarah, kecuali bulan puasa tu, tarawih tu lain ya. Tapi kalau tidak, solat jamaah, Rasulullah tak galakkan untuk baca terlalu panjang. Dalam hadis lain Rasulullah SAW sebut sebab dalam tu ada budak kecil, ada orang yang berhajat, ada orang tua. So as a leader, in another way is to tell you, it's a signal, as a leader, as a someone who lead, imam kan leader kan, you have to be considerate to the people under you. You have to see, you have to learn and understand what the people under you. That's why dia kata baca surah yang ringkas saja. Wasyamsi wa duhaha dengan sama. Okay? Jadi ini antara kelebihan ataupun Rasulullah SAW sebut secara khusus tentang surah At-Tariq. Okay, nama kita balik pada surah tadi. So dia tanya, wa ma adraka mat-tariq. Dah tu dia tanya pula. Allah tanya perkataan ni.
Wa ma adraka ma tariq. Do you know what is it at-tariq? Ma adraka ma tariq. Oh, okay. Kalau you tengok dalam ayat ni, daripada surah At-Tariq ni, Rasulullah SAW, okay, Rasulullah SAW, you kalau tengok khitab tu maknanya the person yang diberitahukan tentang surah tu adalah kepada Rasulullah SAW. Jadi kita tengok kenapa. Rasulullah ditanya oleh Allah kat sini lah. Wa ma adraka ma tariq. Okay, kalau you tengok dalam Al-Quran, kalau Allah tanya contoh Al-Qari'ah, mal Qari'ah, wa ma adraka mal Qari'ah contohnya. You dapat tak pattern dia apa? Can you see the pattern tak? Contoh saya ambil contoh mudah surah Al-Qari'ah. Orang ni dia tanya, wa ma adraka ma tariq. Ma mana hadha? If you can think. Ya, you belajar tafsir ni, you tak boleh duduk diam-diam dengar. Ni bukan ceramah agama, saya dah cakap berapa kali. Saya nak cik participate, saya nak you fikir. Sebab takkan ada masa untuk kita siapkan masa diri kita untuk berfikir. Gunakan akal kita, gunakan minda kita. Kalau you lihat, kenapa dalam dua ayat ni, atau dalam dua surah ni, Allah gunakan wa ma adraka. What is it? Kenapa Allah tanya? Antara sebabnya. Cuba. Wow kasam. Okey, wow kasam betul. So, kenapa dia tanya? Wa ma, kenapa Allah tanya? Kenapa tak jawab je terus? Kenapa ada soalan? Kenapa tak diberitahu saja? Kenapa dia cakap was-samai wat-tariq an-najmu tsaqib? Limadha fi hadhihi surah atau limadha baina hadhihi al-ayat Allah SWT qala Nabi sallallahu wa ma adraka ma tariq? Huwa yus'ah ataupun huwa sa'ala, kemudian huwa jawab yajib. Wa yas'al, kemudian huwa yajib, ba'da huwa yajib. Limadha kana fi hadhihi surah as-su'al wa ma adraka. Ma mana adraka? Yalla, ma mana adraka? Apa yang kamu ketahui? Okey, apa yang kamu ketahui? Why he ask you apa yang kamu ketahui? What is the signal? Suruh berfikir. To make Suruh sure that berfikir ya. Okey, siap cakap apa tadi? Is to, yalah dia kata berfikir, emphasize. It's very important. Sebab apa? Bila Allah tanya wa ma adraka dalam ayat, you can see pattern. Adrak, dark ni maknanya ada bermaksud keupayaan. Maknanya capacity. Kalau Allah sebut tentang ayat yang ada perkataan adraka, it's not within your capacity to understand that. Faham tak? Faham tak capacity? Di bawah jangkaan you. Di bawah jangkaan manusia untuk fikirkan keadaanmu. Get it tak? Faham tak? So perkataan adraka, dark ni, kalau in Arabic dark ni maknanya something yang you can hold. Tapi ni you tak boleh, it's not within your capacity. Dan Allah tanya, dan you takkan tahu sesuatu ni kecuali Allah bagi tahu. Gini kalau kita cerita tentang Al-Qari'ah, nanti you kan jumpa surah Al-Qari'ah, dia sesuatu yang akan berlaku akan datang, ilmu ghaib, dan you tak tahu berlaku apanya keadaan dia kecuali Allah bagi tahu. Betul tak? Sekarang kalau kita tanya wa ma adraka ma tariq, Allah kata an-najmu tsaqib, bintang yang cahaya yang menembusi, berjalan, pukul sampai kepada manusia nampak. Saya pernah tengok satu video lah, tadi saya tak sempat nak carikan. You see what we have right now, we are on this earth. Kalau you lihat daripada bulan ni, bumi ni, kalau lihat dalam planet dengan matahari ni, bumi ni terlalu kecil sangat. If you see we see our earth besar kan. But as you zoom out, sebenarnya, kita ni sebenarnya kecil je kat dalam bintang-bintang yang lain semua. Tapi bayangkan Najmu Tsaqib tu, orang yang ada dekat sama Allah SWT, dia punya light dia punya lampu dia boleh pukul, boleh faham maksud pukul kan? Maknanya ada energy kan, ada strong force kan, it can tembus sampai ke langit dunia yang kita boleh nampak. Subhanallah. Dan itu sesuatu yang you nampak, tapi do you really know what is it? Do you know how it works? Hari ini kita cakap pasal journey. Dan bila cakap pasal journey, ada juga banyak perkara nanti kena lupa, ada banyak rahsia Allah SWT. Dan ulama dah buat banyak pentafsiran tentang perkataan An-Najmu Tsaqib ni. Kita baca di sini. Nampak? Itu kat sini, muka surat 168, tadi kita cakap pasal adraka kan?
Nampak tak kat sini? Rahsia di sebalik kekerapan bersumpah di dalam kitab dengan langit, bintang, matahari dan sebagainya kerana makhluk-makhluk berkenaan sama ada dari aspek bentuk, peredaran, kemunculan dan lenyapnya adalah sangat menakjubkan. Sesuatu yang beyond your control, your capacity. Padanya terdapat tanda-tanda yang menunjukkan bahawa ia pasti mempunyai pencipta dan pentadbir yang mengatur hal ihwalnya. Okey, ini adalah actually daripada Inkulun Nafsin Rahman. Kita kasih kat sini juga. Dia kata apa? Tahukah kamu mama adraka matarik adalah bertujuan untuk menyatakan kehebatan dan keunggulannya. Kadang-kadang ni the light pass through, shine through langit dunia, seolah-olah bintang yang begitu jauh di ufuk dunia, di ufuk langit, tidak mungkin bagi manusia untuk memecah dan mengetahui hakikatnya. You can't really know what is it. You cannot. Unless Allah tell you. Even until now, until now, Mufassir try to explain in a scientific way, and they don't come into any argument which actually the bintang is that. They say bintang Zuhal lah, apalah. Nanti ada lagi satu lagi kita cakap pasal tulang sulbi Wantaraib itu pun sama. Until now ulama tak boleh buat kajian saintifik secara jujur. Nanti saya explain lagi. Sufyan bin Uyainah ni salah satu mufassir dan juga tabi'in yang masyhur. Setiap kenyataan di dalam Al-Quran yang berbunyi ma adraka bermaksud Allah Subhanahu Wa Taala telah memberitahu Nabi tentang hakikatnya. Mana kenyataan Al-Quran yang berbunyi wa ma yudrika bermakna Allah belum memberitahu baginda lagi. Sebagaimana dalam surah dan firman Allah, dan tahukah kamu, wa ma yudrika. So fi farq baina adraka wa yudrika. Law kan yaqul adraka yani fi'il madhi, sah? Law kan fi'il yudrika bimana fi'il mudhari, yani syai'an fil mustaqbal. Okay? So kalau Allah kata ma adraka, Allah bagi tahu hakikatnya, atau Allah explain what is it. Okay, tapi the real thing pun masih lagi ada pada ulama. Mungkin Allah beri kefahaman pada Nabi dalam hadis Nabi SAW. Nanti kita quote sekejap lagi. Banyak hadis, banyak sambungan dia. Nabi explain tentang ilmu dan kefahaman ni, subhanallah. Sama, mungkin Nabi faham, tapi kita yang mungkin kurang kefahamannya. Tapi Nabi explain lepas tu. Okay, ini kita terangkan. Alright. Dan dia kata kat sini, At-Tariq iaitu jins, ia dimanakan tarik adalah zahir pada waktu malam dan tersembunyi pada waktu siang. Bahkan sesuatu yang mendatangi anda di malam yang dimanakan At-Tariq. Tadi saya kata tadi, okay, orang yang datang kan malam hari maknanya At-Tariq. Okay, now dia kata apa? Okay, ini yang saya kata tadi, ada pandangan ulama tentang bintang tu yang perangan kemudian. Kemudian ada hadis Nabi SAW, Rasulullah SAW melarang seseorang mendatangi keluarganya dalam keadaan tiba-tiba. Maksudnya mendatangi mereka secara mengejut di waktu malam. Dan hadis lain juga Rasulullah disebutkan dengan doa, A'udzubika min syarri tawarikil lail wan nahar illa tarikan yutri bi khair ya rahman. Ini hadis, maknanya Rasulullah baca doa. Aku berlindung dengan engkau dari kejahatan yang datang dengan mengejut di malam hari dan juga di waktu siang, melainkan pendatang yang datang dengan kebaikan, wahai rahmat. Okay, so maknanya perkataan At-Tariq ni kan, like I said, selain daripada menjalan, way, dia juga masuk pukulan dan juga sesuatu sesuatu yang berlaku di malam hari. Okay, so ni was-sama'i wat-tariq wa ma adra kama tariq. Dia kata apa? An-najmu tsaqib. Nah, siapa resign? Cik Ati resign Kenapa sayang? Mana Suryati? Cik Ati angkat tangan ke? Oh tak. Tak ada. Dekat sini dia tulis Suryati raise hand. Nampak you ada cap tangan kat atas tu. Okay. Kalau tak ada tak apa. Picit agaknya. Okay. So, dikata tadi, dan ulama berikan explanation tentang cahaya binatang. Cahaya bintang An-Najmu Tsaqib. Sekarang saya tanya awak. An-Najmu Tsaqib. Ma i'rab An-Najmu Tsaqib? Yalla. I'rab An-Najmu Tsaqib. Ma i'rabuhu? Ma i'rab apa i'rab ayat ketiga? Mubtada. Khabar al-mubtada. Okey, mam aina khabar, aina al-mubtada? Mubtada dan khabar. Tahu apa perkataan dia yang mubtada khabar tu sayang? Apa perkataan dia? Bintang. Bintang. Apa yang bintang? Apa yang mubtada? Mubtada bintang. Mubtada dia tu yang itulah apa ni ma tariq. Okay, no, I'm talking about ayat 3 sayang. At-tariq tu khalas yani. Wa ma adraka ma tariq. Hadha ma fi mubtada wala khabar. Tajam. Tajam. An-najmu ahsantum. Siapa cakap an-najmu? An-najmu mubtada.
Wal mubtada marfu' daiman. Sahih? Betul tak? Apa makna mubtada? Mubtada awal cerita. Dia adalah subjek pada ayat. Ingat ya? Any sentence dia mesti jumlah ismiyah dulu. Tengah sedap-sedap cerita tiba kena ingat pula jumlah ismiyah fi'liyah. Sorry lah cik. Okay. Nak faham macam tu. Kita dengar tapi kita kena ambil tahu juga. Okay, so mesti ada jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah. Sahih? So an-najmu jumlah ismiyah. Okay, so jumlah ismiyah an-najmu. Wa at-thaqib jumlah ismiyah juga isa khabar. Na'at. Na'at, ahsanti. Mana na'at? Sifat. Yes. Maf'ulun bih. Bukan Mafish maf'ulun bih. Marfu' lah. Marfu' lah. Sifat yuzam an yakuna marfu'an daiman kaman. Bukan sifat yang disifati. Sifat yang disifati. Yalah, sifat yang disifati, bintangnya tu kan menembusi. Bukan ke sifat si bintang tu menembusi. Ya. Okay. Anyway, the khabar. An-najmu lah. Khabar. Bukan. Boleh mubtada khabar satu benda. Khabar dia. Sakit. Tadi dah cakap as-sakit jumlah ismiyah. Bukan. Sakit. Sekejap. Slow down. Okay, stop An-najmu ni. Tarik dia lah agaknya. Kenapa nak pergi backwards pula? Ni kan cerita ke depan, ke belakang. Ini mubtada. Okay. Ini sifat. Sekarang you tanya, wama adraka mat-tariq. Ayat dia Cik Mina, apa si bintang at-tariq? Apa benda si tariq ni? Jadi si tariq ni actually is najmu saqib. Aywa. So ini bintang yang bercahaya. Kalau saya nak explain bintang yang berkelipan, bintang yang menembusi. Mana khabarnya? Kabarnya Kabar ini, baik. lepas tu in kulli nafsin Tak tahu, you tanya I. Tidak. Bukan kabarnya. Kabarnya menembus lah. Okay. Alright. Hafizun. Ya An-najm stop. Wa ma adraka mat-tariq. Okay. Right. So ini satu sentence. Correct. Ini dia kata an-najmu as-saqib, bintang yang menyinari. So ini adalah mubtada dan khabar, mubtada dan juga dia punya sifat dia, is karakter dia. So ditanya mana khabar dia? Dia adalah khabar jumlah. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Itu jumlah fi'liyah, jumlah ismiyah tu dia punya khabar. Hafiz lah. Itulah. The whole sentence. I'm not saying hafiz. Listen dulu. Dengar dulu saya cakap, okay? Lagi sekali saya ulang. Ini mubtada. Dia tanya, apa tu at-tariq? Dia kata, at-tariq tu adalah bintang yang menembusi. So sifat. You cannot remember khabar dia tak boleh ada alif lam. Yes or no? So you bila ada mubtada kat Jamilah kan, mesti nak ada khabar ya tak? So khabar dia apa kat Kartini? Ni cerita dia. Kenapa dengan bintang menembusi ni? In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Ini khabarnya. Jadi tengok ayat Ustazah tak pambal, tak sampai pun makna dia. Now I explain to you. Are you clear here? Will you understand the process dulu? Okay? You faham ni? Okay now. Alright? So ini khabarnya juga. Kasih kata sebenarnya ini khabar pada ayat ni dan dia juga khabar ataupun jawabul qasam bagi perkataan wa. Demi langit dan juga at-tariq ni. Okey? Kenapa? Apa benda tu tariq dia tanya. Ceritanya dia adalah bintang yang menyinari atau ditembusi. An-najmu as-saqib. So, what is it about? In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Allah kata. Kenapa dia kata apa? In kat sini maknanya tidak ada suatu apapun. There is nothing. And dia perkataan kullu hunaka. Unzur. Hadhil kalimah ya'ud ila kullu bimana jami'. Sahih? Dan dalam Al-Quran
ada dua perkataan yang bermakna semua atau in kullu. Habis you tengok dictionary, you tengok penterjemahan. Apa makna in kullu? What is it that it says in your terjemahan? Tidaklah Setiap tiap-tiap. jiwa mempunyai sorry apa? Setiap. Tidaklah tiap-tiap. Tidaklah tiap-tiap tu. Okey, hendaklah. Dia tak ada hendak-hendaklah Dia kat sini dia hendaklah. Kalau saya punya tidak ada setiap bahawa. Okay, so dengar ya. These words when you do translation, dia impact dia tak sama lah cik. Kan? Saya punya sesungguhnya setiap jiwa. Yang kat sini dia kata tidak ada suatu jiwa pun. Ini, okay, ini kat sini selalunya kita kata bermaksud sekiranya, boleh maksudnya. Tapi ini adalah satu statement, jawapan ataupun khabar, berita bagi An-Najmu Tsaqib ni, okay, explanation to An-Najmu Tsaqib bahawa, right, setiap kullu nafsin, jiwa, lama alaiha, sekejap ya, ada dua perkara kat sini. Saya tuliskan. Saya cuba nak habiskan kelas ni hari ni. Tapi kalau tak selesai, kita sambung boleh ya? Okey. Sebab surah ni dia tak boleh buat laju-laju. Dia ada banyak benda interesting kat sini. Okey. Okay, now we look here. Saya sebut kat sini tadi. Yang pertama, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Okay. Oopsie, sorry. App. Okay. Yang pertama tadi kita kata ada tiga tempat yang saya nak cik perhatikan Perkataan yang pertama ada perkataan kullu. Kullu. Okay. Okay, kullu dengan muradif dia adalah jami'. Okay. Kedua adalah perkataan dalam Quran atau adalah ayat ni. Saya nak cip perkataan nafs. Okay, dengan insan. Ya, insan. Alright, nombor 3. Okay, saya nak perkataan, lihat. Alaiha. Dhamir tu ya'ud ila man. Dhamir apa? So, ni 3 soalan dia saya nak. Okay. Sekejap Okay, kita dah belajar ni. Sekejap. Soalan saya simple. Kenapa dalam ayat ni, kullu bermakna kat sini apa? Semua kan? Betul tak? Semua atau Tiap-tiap. setiap kan? Okay, now. Tiap-tiap. Kenapa dalam Al-Quran ni atau dalam ayat ni Allah tak guna perkataan jami', Allah gunakan perkataan kullu yang pertama. Okay. Kedua, nafs dalam surah ni. Alright. Mana nafs apa? Mana nafs? Jiwa. Tapi kalau kita faham maksudnya dia rujuk pada siapa? Tiap jiwa. Manusia. Manusia kan? Kenapa dia tak gunakan perkataan manusia? Kenapa dia guna perkataan nafs instead of insan? Tiap jiwa. Ataupun nas, dia tak gunakan perkataan nas lah. Yang Insan nas bernyawa. samalah. Okay. Ketiga, ha kat sini. Nampak tak? Ha. Okay. Ha ni. Perkataan ha ni. Alaiha. Dhamir mutasil kan? Saya tanya ha ni. Ha. Saya tahu dia dhamir mutasil. Tapi dia rujuk pada siapa? Kecuali. Okay. Dan lagi satu adalah alaiha dengan ni saya akan terangkan lepas ni. Tidulaha.
kenapa Allah gunakan alaiha, dalam ayat lain Allah gunakan laha. Ya, ni 4 tadi saya terangkan. Okey. So tadi tulis kat situ susah nak faham. Ni saya tulis kat sini. Alright. Tak apalah, dia tak in order, never mind. So you lihat kat sini. Pertama kan tadi, ayat 4 ni tadi. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Betul? Okay, now. I'rab biasa. Tadi dah cakap jumlah fi'liyah. I'rabnya biasa. Sekarang kita nak faham dari surah mufradatnya. Kenapa perkataan ni digunakan kullu bukan jami'? Gimana? Kenapa panggil kullu? Mana setiap Tiap-tiap manusia. Very good. Kenapa kullu? Tiap-tiap manusia. Sebab ini cerita dia. Kullu, mubtada. Okay, now. Okay, dia kata macam ni. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Ya. Sorry, tadi saya macam dengar ada bunyi-bunyian kat belakang. Saya mute dulu. Dia nak cakap you unmute So dia kata macam ni. Kalau in kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz, di mana haza? Tak ada suatu pun, kalau saya terjemahkan yang sepatutnya atau yang seeloknya without literal translation, dalam setiap sesuatu, kullu ni dia boleh maksud jami'. Tapi kalau jami' seolah-olah membawa pengertian semua manusia ada satu je hafiz. Nampak perkataan hafiz tak? Penjaga. Kalau you tengok hafiz ni, dia failure, dia punya GQ dia apa? Fa'il. Tak, GQ. GQ GQ hafiz. Mufrad muzakkar. Mufrad muzakkar. Mufrad muzakkar. Very good Kak Jamilah. So dia mufrad muzakkar. So kalau saya gunakan jami' here, bukan saya. Kalau diletakkan perkataan jami' di situ, seolah-olah ada satu penjaga bagi banyak manusia. Hafiz bermakna penjaga, okey? Tapi Allah sebut kat sini bahawa an-najmu tsaqib ni seolah-olah dia tengok bintang tu kan jauh tembus dari atas, hebatnya bintang tu. Seolah dia bawa berita bagi setiap nafs tu, setiap manusia tu, baginya ada penjaga kalau ia beri tafsiran. Sebab itu dia tak gunakan perkataan jami'. Seolah-olah memberi indikator, kalau saya gunakan perkataan jami', satu penjaga nak jaga ramai orang. Sedangkan Allah tetapkan setiap seorang daripada kita ada penjaga. Kita semua ada penjaga masing-masing. Yes? Anybody wants to say something? Rakib dan atid. Apa dia, Cik? Rakib dengan atid. Dan rakib dengan atid bukan satu rakib dengan atid Setiap kita ada rakib dengan atid. Malah rakib dengan atid tu seolah-olah kata tu dia ketua dia. Dia nak kiraman katibin tu lagi dia punya tentera dia lah. Maknanya dia punya inilah soldier lah. Okay. Mana setiap kita ada setiap seorang ada hafiz nama dia. Okay. So kalau kita tengok kat sini dalam hadis Nabi SAW muka surat 170 Rasulullah bersebut wa kullu bil mu'min mi'ah wa sittuna malakan. Subhanallah. Yadhubuna anhu ma lam yuqdar alaihi min dhalika al-basar. Sabatu amlak. Okay. Yadhubuna anhu kama yudhabu an qas'atil 'asl adh-dhubab walau wa kullu al-'abdi ila nafsihi. Nampak Allah gunakan perkataan nafsihi. Tarfata 'ain lakhtatafat husyayatin. Susah nak sebut. Lakhtatafat husyayatin. Dia kata apa? Ditugaskan bagi setiap mukmin 160 malaikat. Ini adalah hadis sahih ya. Dia ada Umamah. Okay? Yang melindungi dia daripada segala kecelakaan yang tidak ditakdirkan oleh Allah SWT. Yang orang cakap satu. Yang tadi tu tukang jaga satu. Tapi sebenarnya Allah siapkan tadi. Rakib dengan atid tu cuma nama yang kita tahu. Kiraman kata atid pun ada ulama kata hafiz tu malaikatnya nama. Okey? Tapi kat sini Nabi kata ada 160 malaikat yang memang protect you. Sebab itu semalam saya baca satu hadis Nabi SAW tentang fadilat zikrullah. Siapa yang baca hadis Nabi, siapa yang baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. 100 pagi dengan 100 petang malaikat langsung berterabur syaitan langsung berterabur tak nak dekat dengan dia.
Siapa yang tak nak dijauhi daripada syaitan, baca ni 100 kali pagi. Lepas subuh dengan lepas asar. Kita tanya kenapa lepas subuh lepas asar? Changing shift. Ingat apa? Syaitan pun tak nak tukar shift. Dia pun nak tukar shift juga. Biar yang jaga tu lagi fresh. Dia pun makhluk Allah. So dia perlu. Jadi bila dua lah. Satu malaikat changing shift. Kedua syaitan changing shift. Ya. Jadi you baca lepas subuh, lepas asar, you hindar daripada gangguan jin, iblis dan syaitan. Nampak? Allah pelihara. Dia kata apa? Daya melihat umpamanya ditugaskan 7 malaikat menjaganya seperti mana semangkuk madu dijaga dan dikerumuni oleh lalat. Jikalau diwakilkan kepada manusia untuk menjaga dirinya walaupun sekadar sekelip mata, nescaya syaitan akan menyambarnya. Ya Allah, wa'iyazbillah. Wa'iyazbillah. Manusia yang kalau tak dijaga oleh malaikat, kita ni kalau malaikat dijaga, masalahnya kita tak nampak lah cik, kan? Mungkin ada yang kat sini, mungkin Kasyaf kan nampak, doakan saya jadi orang soleh. Kita pun kadang-kadang terlepas pandang juga tak buat benda ni. Tapi kita buat amal soleh supaya Allah senantiasa hadirkan malaikat dalam diri kita. Sebab itu dalam banyak hadis, kalau baca hadis, kalau baca Al-Quran, malaikat akan berlega-lega sekali orang yang baca Al-Quran. Betul tak? 40 buah rumah yang kalau dibacakan Al-Quran, malaikat, ia macam ni, saya selalu cakap dengan saudara saya macam ni. Kalau awak ada istiqamah baca Al-Quran, malaikat tunggu tau. Sebab Allah memang janji, Allah memang kata kalau rumah yang selalu dibaca Al-Quran ni, dia punya cahaya yang belajar ilmu Allah ni, dia punya rumah ni macam ada satelit tu, naik ke arasy Allah SWT. Allah banggakan you depan malaikat. Dan malaikat memang dah standby lah. Nak tunggu ni, nak kasih. Kita pula kadang tak sempat buka pintu. Pergi buat orang lain. Jadi selalu saya cakap, saya pesan untuk diri saya juga. Kerana nak belajar ilmu ni memang tak senang lah. Kita banyak urusan lain kan. Tapi itu ingat, selagi kita hidup, selagi Allah bagi kita nyawa, kita kena penuhkan masa kita dengan amal salih. Dan paling amal salih yang paling luar biasa, amalan dia adalah menuntut ilmu dan mengkongsikan ilmu. Of course, amalkan ilmu tersebut lah. Kan, betul tak? Ya. Jadi ni, kalau malaikat tak jaga kita, waliyazbillah, syaitan akan kerumuni manusia macam lalat menghurung dengan madu. Okey. Sebab itu, ini kelebihannya subhanallah, Allah tentukan setiap jiwa, dengar ya, dia tak cakap insan hai sayang, mesti ada penjaganya. Dan kenapa digunakan perkataan nafs? Dia tak guna perkataan insan. Sedang kita faham tu perkataan insan kan, betul tak? Dan tadi saya said, Allah gunakan perkataan in. Ini maknanya selalunya bermaksud jika. Tapi kat sini kan, dia tak makna ini maknanya jika. Tapi dalam ayat ni, dia punya signal atau simbol dia adalah sesuatu yang luar biasa. If you learn Arabic, if you learn ni, kita belum belajar lagi harfu jawab dengan harfu syarat. Bukan huruf ni ini. Dia mesti ada jawab. Tapi ni bukan. Dia bukan format yang biasa in. Itu adalah sebagai satu kejutan. It's like a surprise or something yang Allah nak bagi tahu. This is something that is really like something that you do not know. You do not know. Macam bintang dia, saya kata, cerita dia you nampak daripada you tak tahu pun macam mana bintang ni. Sampai sekarang pun ulama tak tahu lagi as-saqib sebenarnya yang sebenar-benarnya apa. Saintis pun tak boleh nak ceritakan. Sebab apa? Kita tak nampak apa yang kita tak tahu. Bintang dia kata apa yang ada di atas langit itu semua Allah punya. Itu yang ada dekat samak itu semua dia punya. Sebab itu digunakan perkataan nafs bukan insan, kerana soul, your soul, your jiwa banyak rahsia tak cik. Insan, kalau Allah gunakan perkataan insan dalam Al-Quran, okay, sebab apa? Perkataan insan dalam ayat lain Allah gunakan insan, okay. Mana tadi ada perkataan insan? Nampak? Yang ini Allah gunakan perkataan insan. Nampak tak? Ini dengan ini dalam sudut mana sama. Insan wa nafsu syai'. Yang ini memang manusia lah. Rujuk ya'ud ila nafsu syakhs. Iaitu manusia. Tapi yang ini Allah gunakan insan. Yang ini Allah gunakan nafs. Kerana apa? Insan ni maknanya kan dia punya prominent word is apa? Nasia, lupa. Betul tak? Tapi nafs ni di mana soul,
your jiwa banyak rahsia tak? Rahsia you simpan atau yang you simpan, yang orang tahu atau orang tak tahu. Betul tak? Correct or not? Tapi Allah tahu tak? Ada penjaga dia tak? Kerana kat sini Allah nak tekankan lagi, walau you nak simpan rahsia you, okay, nanti kat bawah ditulis lagi cerita pasal rahsia lagi. You nak simpan rahsia you, tapi ada tak kuasa lain yang boleh tak tahu apa yang dalam jiwa you. Kadang kita pun tak tahu apa kita tak tahu kan. Subhanallah, peliknya manusia ni. Dan hebatnya penciptaan Allah yang namanya manusia. Aku pun kadang tak tahu diri aku sendiri kan. Sebab tu dalam satu ulama tasawuf selalu sebut macam ni. Man arafa nafsahu faqad arafa nabahu. Pernah dengar tak? Siapa yang kenal jiwa dia, siapa yang kenal diri dia, dia kenal dengan Allah SWT. Itu kalau ahli sufi, dia banyak cerita tentang nafs, soul. Lepas tu orang kata nanti macam mistik-mistik. Dia bukan mistik sayang. Dia kenal diri dia untuk kenal Allah. You nak kenal your nafs tu. You are aware, you are conscious of your own self. Ini yang tak senang. Sebab kita, okay, this is done, they did a research, 70% of us living is subconscious. Unconscious. Kita subconscious lah. Maknanya kita hidup macam tu. When we start to be conscious of what you do, you will definitely find Allah SWT. Mesti jumpa Allah. Kan? Sebab tu kalau you baca kitab tasawuf, antara tema dia atau perkara yang mereka cari adalah cari Allah. Nak kenal diri. Understanding own self. Pasal apa? Diri, your soul, nafs ni, kan ada ulama beritahu nafs ni ada 7 peringkat Yang atas sekali daripada nafsu lawamah, nafsu mutmainah kan. Betul tak? Of course ada yang disagree, tapi saya rasa tu tu ada kesahihannya. Sebab apa? Benda yang berkaitan dengan nafs ni dia terlalu rahsia. Dia bukan terlalu rahsia. Dia agak sebab tu nak nampak dan ada rahsia-rahsia dia. Dan bila nak difahami, dia tak boleh sekali, perlu berulang kali. Jiwa you sendiri, you nak faham jiwanya, tanya you nak faham diri you sendiri senang tak? Dia tanya diri sendirilah. You nak kenal diri you sendiri. Saya pun saya rasa dah hampir 35 tahun saya kenal diri saya. Tu pun ada benda yang saya tak tahu sebenarnya ada benda yang saya belum kenal. Kan? It's a rahsia you discover every now and then. Sebab tu Allah gunakan nafs sebab rahsia tu bintang tadi tu. Yang you nampak tu cahaya yang ditembusi je. The real of the stars, do you really know? Tapi Allah nak tunjuk kat sini betapa hebatnya Allah. Allah kenal you walaupun you tak tahu. Allah you simpan rahsia macam mana pun Allah tahu. Dan ini semua, nampak tak? Hafiz mana apa? Penjaga. Hafiz tu maknanya tersimpan juga rahsia. Apa tak ayat dia, subhanallah. You see, saya baca yang ni, rumah saya berdiri. Hafiz. Hafiz tu kita faham penjaga. Penjaga tu maknanya tersimpan. You punya rahsia you simpan sampai mati orang tak tahu. Tapi nanti Allah kata, yauma tublas sarair. Semua Allah tunjukkan nanti. Tahu? Falyanzuril insan. Maka lihatlah manusia. So ayat ni dia ada asbabun nuzul. Dia kalau lihat muka surat muka surat 168. Falyanzur ini dia pada meriwayatkan daripada Ikrimah. Bila Allah kata falyanzuril insanu mimma khuliq, ini disebutkan kerana Abu Al-Arshad bin Falada Al-Jumahir. Dia berdiri di atas satu belang sambil berkata, wahai orang Quraisy, barang siapa yang mampu menganjakkan aku dari tulang ini, akan kuberikan ganjaran tertentu. Katanya lagi, sesungguhnya Muhammad mendakwa bahawa malaikat penjaga neraka Jahannam ada 19, aku sendiri akan melawan untuk kamu 10 malaikat dan kamu semua melawan untuk sendiri. Maaf cakap, waktu tu dia sedang dia sedang mencabar Nabi Muhammad SAW. Dan dia cabar kekuasaan Allah SWT. Maka Allah kata, falyanzuril insan. Kenapa dia guna perkataan insan sayang? Sebab manusia ni kerana dia punya sifat yang paling prominent antaranya adalah sifat pelupa. Dia lupa masa dia kecil. Kan ada di journey kan? Saya kata team kan? Allah tengokkan penciptaan manusia dari awal journey tu.
Khuliqa mimma indafiq. Ni kita tahu tentang mimma indafiq. Jernih dia daripada lemah. Baby boleh buat apa? Wek, makan pun wek, lapar pun wek, sakit perut pun wek. Kita lah nak kena tekuk. Oh, kembung perut. Lagi, oh lapar. Oh, tak selesa. Nampak tak? Betapa lemahnya manusia. Tapi as you move along, you at your prime age, you lupa. Nah, Allah sengaja dapat perkataan mimma. Apa perkataan mimma? Apa makna mimma? Daripada apa? Tapi selalunya kalau mimma tulisannya macam mana? Apa yang missing kat situ? Alif. 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 Fujar. Mimma, no, Kak Jamilah. Min. Dengan ma kan? Betul tak? Tapi Fujar. nampak tak kat sini Allah hazafkan alifnya. Ya sebenarnya mimma macam ni, tapi dibaca dengan mimma dan ditulis macam ni. Kenapa ya? Dia bukan dari sudut i'rab dia punya explanation dia. Saya ada masa lagi tak? Ada. Memang. Mimma Sebab- maknanya sebab dia dekat dekat dia cipta cepat. Is it? Kan? Dia sejenis isim ni. Okey. Yang saya cakap tadi, perkataan mimma dari sudut i'rabnya adalah min dengan ma. Ada alif, nampak tak? Sampai tak belakang ada alif. Tapi dalam ayat ni dibuang alif ni. Okey, bukan sebab i'rab ke dia apa tau, bukan kerana dari sudut bahasa. Dari sudut bahasa grammar tidak. Tapi itu adalah satu simbolik, okey, satu simbolik atau satu simbol lah. Allah kurangkan huruf tu kerana nak tunjukkan berapa rendahnya, berapa tak bernilainya manusia yang diciptakan daripada ma indafiq. Maaf cakap, kalau ada kedai mani, you geli kan? You cuci kan? Tapi itulah asal manusia diciptakan. Nak beri kecaman pada manusia. Nampak tak tadi? Siapa nama dia tadi tu? Abu Al-Arsyad bin Kaladah ni. Dia persendakan Allah yang dia lupa dia pun asal penciptaan daripada air yang dafiq, air yang maaf cakap terpancut. Dan Allah gunakan dua simbol sebagai bukan kehinaan tapi lebih kepada nak menunjukkan rendahnya atau tak bernilainya asal kejadian manusia. Tapi air tu bila jadi sesuatu. Bila dia bertemu dengan yang sepatutnya jadi sesuatu. Nampak tak is a journey? Nanti kita tengok cycle dia. Kalau ada masa saya terangkan. Air tu kan yang terpancut tu diciptakan jadi manusia yang dah melupakan tadi. Tadi dia apa tu? Dan satu Allah nak tunjuk rendahnya air mani yang you jijik, yang you geli tu kan. Pertama jangan dihazafkan huruf alif tadi. Dibuang huruf alif tadi. Okay. Kedua, can you see this word khuliqa? Hadhil kalima fi'il madhi majhul. Okay, sekarang saya tanya awak. Khuliqa. Apa makna khuliqa? Awak tengok dalam terjemahan apa dia tulis? Dia diciptakan. Diciptakan. Sekarang saya tanya awak, siapa yang menciptakan? Allah. Allah. You nampak tak dalam ayat ni, dalam ayat 5 dengan 6 ni, Allah tak gabungkan pun nama dia khalaqallahu al-insan. Nampak tak? Patutnya kan? Itu kan Allah yang ciptakan, betul tak? Ya. Kenapa tak disebut fa'ilnya iaitu Allah? Allah gunakan ayat pasif, not an active verb. If you can understand this. We have an active verb, we have a passive verb. Jumlah kita panggil fi'il fi'il maklum dengan fi'il majhul. Ni memang kita belum belajar lah, tapi kan imbuhannya diciptakan, bukan menciptakan. Beza tak cik? Kalau diciptakan, saya tak sebut siapa yang mencipta, betul tak? Ya. Tapi kita tahu siapa ciptanya. Allah kan? Soalannya kenapa Allah tak sebut kat sini? Falyanzuril insanu mimma khalaqallahu anhu. Allah tak sebut. Why? Sebab
Automatik kita tahulah Allah yang ciptakan betul. segala-galanya. Automatically satu you tahu Allah ciptakan. Kedua nak cakap ni tadi, air yang terpancut tu kan rendah martabatnya. Dibuang alif tu nak tunjukkan manusia tu sampai tak masuk akal. Sebab apa tadi kan dah cakap ayat 5 ni sebab ada yang menghina Nabi SAW. Jadi Allah nak tunjuk Allah murka ni sebenarnya. Al-Quran kalau Allah gunakan ayat pasif ni, ayat pasif atau perkataan pasif, fi'il pasif, selalu menunjukkan Allah marah, Allah murka. He's very angry lah. Allah say you forget that you dulu manusia cipta dari apa? Saya kata Quran ini tak ada inverted comma, tak ada full stop, tak ada full stop. Allah says you forget lah. Kalau bahasa kasar ni, kau tak sedar diri gitu. Bahasa kasar dia macam tu. Kau cipta daripada apa? Dulu kau daripada apa macam tu. Kena marah macam tu lah. Betul tak? Okay. Tak ada alif lam. Exactly. Tak ada alif lam pula tu. Mana dia memang marah. Mimma indafik. Maaf cakap, air terpancut ni tak kisah air mani siapa pun. Kalau tak ada ikatan boleh jadi manusia tak? Betul tak? Maaf cakap kalau air mani tu asal jumpa dengan rahim wanita dia terus jadi manusia. Ya tak ya? Ya. Tak kira orang tu dia kahwin ke tak kahwin ke, dia ada ikatan ke, maaf cakap, mak dengan yang orang sumbang mahramnya lain, orang yang anak luar nikahnya lain. Sebab tu dia kata air terpancut. Manusia ni asalnya kejadiannya kalau you lihatlah air mani tu sangat inilah sangat nak kata perkataan jijik tak baik pula, sangat tak ada harga lah, tak ada nilai cik. Tak ada nilai. There's no value. But how valuable is that air mani, maaf cakap, kalau orang yang nak ada anak. Betul tak? Ini Allah nak tunjukkan air ni betapa hebatnya ciptaan Allah ni. Air yang kita kata air yang terpancut tu, air mata air tu, apa saja jenis air ni, cycle ni kita perlukan dalam kehidupan manusia. Journey dia, perjalanan ni kita perlukan. Subhanallah. Ya? Dan dia kata mana datang air mani ni tadi atau air yang terpancar ni, yakhruju mimma yusulbi wat tara'i. Mana hazah? Yang keluar daripada tulang sulbi dan daripada tulang sulbi lelaki, dan juga taraib adalah daripada tulang dada wanita. Sebab orang wanita pun ada air mani kan. So ulama mufassir buat banyak explanation tentang ni. Saintis pun buat explanation tentang ni juga, tapi belum tahu lagi. Tak tahu lagi sebenarnya air mani itu datang dia daripada mana asal-asalnya. Some things you just accept, although you done research, you try to find the reasoning, you just cannot understand it. Just like the soul lah. Betul tak? Rahsianya rahsia Allah. You takkan tahu wa ma adraka, you takkan tahu apa yang you tahu kecuali Allah bagi tahu. Bintang tu you nampak yang ada ni, yang sebenar-benar hakikat bintang you tak nampak. The soul of your body itu hakikatnya you tak nampak. Cuma Allah sebut, Allah keluarkan di antara tulang sulbi lelaki dan juga tulang dada wanita. Kat mana? Innahu ala raj'ihi laqadir. Sesungguhnya ini dia punya message dia. The journey of human. You akan kembali, you akan betul-betul akan pulang dengan Allah SWT bila you mati nanti. Innahu ala raj'ihi laqadir. Ya. Kita semua kan kembali dengan Allah SWT, dan Allah memang ada kuasa laqadir. Sebab saya sebut sebelum ni, antara perkara yang sangat sukar sekali untuk orang Arab ketika tu, atau jangan cakap orang Arab lah, sebenarnya manusia sampai sekarang pun sukar nak terima Allah SWT. Bukan tak nampak atau bukan tak faham Islam tu benar, tapi mereka tak nak terima yaumil qiyamah. Betul tak? Orang yang terkenal Allah SWT sebut dalam hadis, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Banyak hadis. Siapa yang beriman dengan Allah, dengan hari kiamat, falyakul khairan aw liyasmut saja. Maka cakap yang baik atau diam. Sebab orang yang beriman dengan Allah
Tak, pasti tidak Cik Ana, Cik Mina semua. Dia mesti percaya dengan hari akhirat. Sebab dekat dunia ni bukan segala-galanya. Betul Sebab tu Allah kata innahu ala raj'ihi laqadir. And Allah sebut juga kat sini kan, Allah yang hidupkan, Allah yang mematikan, walaupun Allah tak sebut nama Allah kat situ, kan he kan tadi. Kita tahu itu, Kita automatik tahu yang itu adalah Allah. Okey? So ni tadi alaiha, kita kata alaiha ni balik pada nafs tadi saya lupa nak sebut tadi. Okey? So kan bila you cakap you kembali pada Allah, yauma tublas sarair. Bila you kembali pada Allah Subhanahu Wa Taala, okey? Dan kat sini Allah sebut perkataan innahu ala raj'ihi, maknanya Allah yang Maha berkuasa dan you kembali padanya, yes. Hari di mana, alright, akan dinampakkan atau dibongkarkan tubla as-sarair. Okay, now there's this word if you learn before, the word is sirrun. Sirrun maknanya rahsia. Sarair ni rahsia punya rahsia. Sarair ni maknanya apa tahu sayang? Kalau rahsia tu, alright, rahsia tu tak ada orang, satu orang pun tahu kecuali diri you, Allah tetap tahu. Dan Allah akan bongkarkan rahsia tersebut. Allah akan nampakkan nanti, bila yaumil qiyamah nanti, semua rahsia-rahsia tu semua akan dinampakkan. Itu beza dia. Okay. Jadi Allah kata, mana lagi nak tipu, mana lagi nak apa? Nak sembunyi lagi. Fama lahu min quwwatin wala nasir. Siapa nak tolong? Siapa nak tolong? Siapa boleh tolong? Tak ada yang boleh tolong. Dan Allah nampak, sebut lagi. Was-sama'i dzatir raja' wal ardi dzatis sada'. Sesejani tak apa? Kalau Allah boleh ada kuasa untuk menghidupkan dan juga mematikan menghidupkan daripada yang dimatikan, ataupun mematikan yang menghidupkan, kuasa Allah luar biasa. Was-sama'i dzatir raja', dan demi langit. Nampak? Allah sebut langit lagi. Saya tanya awak, kenapa langit? Tertibalah you tengah cerita pasal yang betul-betul sarair, tentang tak ada kekuatan. Tertiba kat tengah, selalu kan orang kasam tak ada kekuatan kan. Kenapa ayat ni sebelah tertiba Allah sebut sumpah lagi dengan langit lagi? Dan kelakarnya, kelakar yang hebatnya ayat ni ditulis dan demi langit yang memulangkan. Kenapa? Ayat ni memang suruh you fikir. Sebab kekuasaannya di langit banyak rahsia. Okey, rahsianya. Okey. Kenapa dia guna perkataan raja yang kembali? Langit yang sifatnya mengembalikan. Apa yang dikembalikan? You notice tak? You notice tak? Air, hujan datang daripada mana? Langit. Daripada dari bumi lah. Apa ni? Dia naik atas. Kan daripada wak jadi air hujan. Air hujan, kalau you see the process of rain kan, air kan it's a cycle, it's a journey. Daripada naik dia turun balik, turun dia naik balik, betul tak? Sebab itu dia kata langit memulangkan balik dekat bumi. Air hujan turun balik, naik balik. Apa tak cycle dia? Apa yang saya sangat nak cakap hidup selepas mati, mati selepas hidup. Langit tu yang you nampak sekarang ni, saya tanya awak, boleh tak buat hujan? You try to make artificial rain lah, which is not easy, you know, they try. So lah. Mana sampai orang kena solat istisqa minta hujan tau. Kalau hujan tu senang, takkanlah orang ada buat greenhouse lah, buat apa-apa lain supaya nak replace air hujan. Sebab ini, air hujan ni ataupun air ni, even air mani sekalipun, siapa yang boleh buat semua cakap? Nampak?
Maaf cakap yang kita tak nampak tak ada nilai tu. Hmm. Tapi sangat bernilai kalau orang yang ada anak. Yalah. Ya tak ya? Hmm. Air mani tu kalau kena, geli dah cuci kan. Dia tak najis tapi dia tak najis. Cuma Tapi hina orang je cakap lah. mandi. Dia punya Geli lah. Memang kita geli lah kan. Kalau nampak kita bersihkan. Tapi bernilainya air mani tu pada harganya. Bernilainya air hujan yang memulangkan langit ke bila putar balik tarik mustahil. Wal ardi dzatis sara'. Dia berulang-ulang kali. Dan juga bumi yang as-sara'ir. Sara'ir tu maknanya dia apa? As-sara'ir teman-teman. Sara'ir ni nampak ya? Dzatis sara'. Mana sara'? Tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan. Okay, sebenarnya ini dia dah translate tu. Sada' tu maknanya ada crack. Apa mana sada'? Sada' tu maknanya ada crack. Apa crack? Ada rekahan. Merekah. Okay, that's why kalau sada' bil kalimah di mana rekahan. Okay, ada rekahan. Alright, kat sini dia tulis Tumbuh-tumbuhan. Iyalah, sebab ada daripada air langit, the water absorb, kan keluar rekah daripada bumi tu. Bawa tumbuh-tumbuhan keluar. Nampak tak? Subhanallah, hebatnya Allah. Cakap lagi, subhanallah. Mereka. Dan kedua-dua ni, air tumbuhan, air mani ni semua boleh menyebabkan kematian dan juga kehidupan. Betul tak betul? Betul lah? Dan innahu laqaulun faqih. Ini tak sebut apa tau. Tapi kita tahu tu balik pada Al-Quran. Al-Quran tu adalah kata-kata yang memisahkan dari. Fasal ni bermakna pemisah. Pemisah ni fasal tu maknanya pemisah. Kayu cakap faslun tu kelas kan? Kelas kan? Kelas tu maknanya pemisah lah. Kenapa ada level? Sebab you nak build your level of intelligence. Kenapa ada level 1, level 2, level 3 kan? Fasal tu maknanya fasal 1, fasal 2 kan? Kalau bahasa Melayu dalam kitab kan dia tulis fasal kan? Fasal tu maknanya pemisah. Al-Quran ni dia pemisah pada yang benar dan juga yang salah. Okay? Dan salah satu hadis kat sini tak ada. Ustazah share sekejap ya. Oh ada dekat sini ada. Okay. Dia ada 2 hadis kat sini tentang menceritakan tentang dia adalah daripada kitab Sahih Bukhari. Alright, menceritakan tentang kelebihan orang berilmu dan mengajarkan ilmu. Yang pertama tentang yang kedua tentang pemisah ataupun Al-Quran sebagai pemisah yang hak yang batil. Saya baca yang dalam kitab dulu. Okey, saya baca dalam kitab dulu muka surat 175. Nanti saya share dekat hadis daripada kitab Sahih Bukhari ni. Dia kata apa? Daripada Ad-Darimi muka surat 175, At-Tirmizi dan Ad-Darimi meriwayatkan daripada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini different hadis. Apakah jalan penyelesaiannya wahai Rasulullah? Beliau bersabda, kitab Allah tabaraka wa taala. Okey? Di dalamnya terdapat cerita umat. Ni nak cakap pasal Al-Quran ni adalah fasal, pemisah. Dia kata apa? Al-Quran ni ada cerita umat sebelum kamu dan khabar tentang apa yang berlaku selepas kamu. Ia juga adalah pengadil di antara kamu dan juga sebagai pembeza di antara keburukan dan kebaikan. Dan bukannya suatu gurauan. Ini adalah jawapan bagi perkataan ni. Famahilil kafirin wa ma huwa bil hazan. Al-Quran ni bukan hazan, bukan senda gurau. Bukan satu setakat nak dengar-dengar macam syair kasih halwa telinga. Bukan, not like that. Okay? Bukan you dengar macam lagu kasih relax. Tidak, bukan macam tu dia kata. Barang siapa dari kalangan yang angkuh dan mengabai hukumannya, nescaya akan diminasakan Allah. Dan sesiapa yang menuntut hidayah dari selainnya, Allah SWT akan menyesatkannya. Okay? Dan tali Allah itu kukuh, cahayanya yang terang dan suatu peringatan yang bijaksana. Ia adalah jalan yang lurus yang mana dengan hidayahnya hawa nafsu tidak akan tersewa. Ini semua karakter ataupun sifat Al-Quran. Lidah tidak akan terkeliru dan perbezaan pandangan tidak akan berlaku. Okey? Al-Quran adalah sebuah kitab yang mana golongan ulama
tidak akan pernah kenyang dengan pengajarannya. Ini saya betul-betul agree. Dan golongan yang bertakwa tidak akan jemu terhadapnya. Sebab tu orang yang belajar ilmu Al-Quran ni tak akan pernah berhenti. Ia tidak akan luput walaupun banyak penolakan terhadapnya dan sama sekali tidak akan luput dan akan pudar keajaibannya. Bahkan golongan jin bila mana mendengarnya akan senantiasa mengungkapkan ungkapan mereka. Di dalam surah ya masyaallah jin wal insi ini satu antam kan? Antam muzim naqtar samawati wal ardi ayat dia. Dan sesiapa yang mengetahui ilmu yang terkandung dalam Al-Quran akan maju. Siapa yang belajar akan jadi moving forward. Dan siapa yang berkata-kata dengannya adalah benar, menghukum berpandukannya dengan adil, beramal dengan serananya akan diberi ganjaran dan sesiapa yang menyeru ke arahnya akan diberi petunjuk ke jalan yang benar. Okay, so ini semua Rasulullah sebut ni, ini semua adalah karakter ataupun sifat Al-Quran yang memang pemisah kepada kebaikan dan keburukan. Dan ini adalah hadis daripada Nabi SAW, saya kongsi juga, tak dekat dalam buku awak, awak dengar je. Okay. Tentang kelebihan orang yang berilmu dan mengajarkan ilmu daripada Sahih Bukhari. Hadatsana Muhammad qala, dia kata Rasulullah SAW qala, "Masalu ma ba'athani Allahu bihi minal huda wal 'ilm kamathalil ghaithil kathir asaba ardan fakana minhu taqiyya." Dia kata apa? Rasulullah bersabda, perbandingan Al-Quran, ilmu yang Allah berikan pada Nabi Muhammad tadi ni, dia kata apa? Pada akulah, dia kata seperti air hujan yang turun ke bumi. Macam air hujan. Perumpamaan yang diberikan Rasulullah SAW nak terangkan tentang ilmu ni, nak terangkan tentang kebaikan ni, Allah bagi apa dengan hujan. Sebab tu air hujan ni kan, dia kalau you baca dalam ayat yang lain juga, dia adalah symbol of, apa orang kata, symbol of apa dia? Abundance. Apa abundance dalam bahasa Melayu? Terbengkalai. Apa? Terbengkalai. Bukan. Abundance. Oh, Which is a lot. Apa Banyak, abundance? banyak. No. A-B-U-N-D-A-N-C-E. Oh, Banyak ah. Banyak. Saya dengar lenyap. Sorry. Maknanya banyak. dia bukan banyak tau. Limpah ruah. Like abundance lah. I don't know why it's in Malay lah. But something that is a lot. Sebab you tak boleh kira air hujan. Dan keduanya kalau you baca ayat, kalau ada hujan, you baca apa? Allahumma sayyiban nafi'ah kan? Itu semua doa minta kebaikan hujan kan? Dan Nabi SAW pun kan you pernah baca, baca hadis tak? Di satu sunnah Nabi SAW, Rasulullah buat dia mandi air hujan. Betul tak tu? Ya. Ada hadis sahih ya? Rasulullah SAW bila diturun hujan, dia mandi air hujan. Tapi bukan mandi lencun lah. Just sikit aja. Ambil barakah hujan. Tu sebenarnya sunnah Nabi. Okay? Okay? Yes, you boleh check hadis tu. Ada hadis Nabi yang Nabi basahkan dirinya dengan air hujan. Because it's a symbol of abundance. So Rasulullah sebut lagi tentang air. Macam air hujan yang dekat bumi. Do you notice that ilmu yang Allah berikan ni macam air hujan. Deras mengalir banyak. Okay? Dan dekat bumi ni, betul tak saya cakap dekat ard ni, yang ard ni tadi, ard ni, dia ada berbagai jenis tanah. Betul tak? Karakter tanah ada berbeza ya. Ada air tanah ni, dia subur. Dia terima air, kemudian dia tumbuhkan tumbuhan. Dia sedut air, kemudian dia come out something nice. Yes or no? Okay? Ada juga namanya, satu namanya naqiyah. Ada juga namanya ajanib. Dia boleh tampung air, tapi dia tak boleh serap air. Dia can absorb, tapi dia tak boleh, dia boleh absorb the water down, but dia tak boleh absorb the nutrients and bring out the tumbuh-tumbuhan. Cannot. So Allah bagi manfaatkan tanah itu kepada manusia. Mereka dapat minum, memberi minum kepada ternakan serta bercucuk tanam daripada air itu. Maknanya apa? Ada air turun, keluar something kan? Keluar pokok, keluar buah, apa-apa. Tapi ada air dia absorb. Kan dia panggil air mata air. Bayangkan kalau semua tanah keluar pohon. Macam mana nak keluar air? Where do you get your resources of water? Where do you get your source of water? You know lah, air mata air, dia orang kena gali kan, keluar air kan. So dia absorb air sampai boleh keluar mata air daripada bumi. Itu yang kita buat makan, buat minum lah. Kita tak nampak lah. Tapi air macam tu yang you boleh buat cucuk tanam kat tempat lain. Nampak tak? Karakter air tu, karakter tanah tu tak sama. Jadi kata, ada juga tanah yang kita panggil tanah Kin'an. Tanah tu tampung tak boleh air, dia tak boleh contain air, serap pun tak boleh, tumbuhkan pun tak boleh. Tanah tandus habis.
Air hujan turun macam mana pun dia macam Tetap kering. pass and go gitulah, tetap kering. Ya. So Allah kata, Rasulullah kata, itulah perbandingan orang yang mendalami ilmunya tentang agama Allah SWT. Allah beri manfaat kepadanya dengan apa yang Allah utuskan aku, apa yang Rasulullah sampaikan. Alright? Dan bawa, lalu dia mendapat ilmu dan mengajarkan kepada orang lain. The water flow, see? You get, you put. You get, you put. Put bukan perak mana. You get, you come out. You Buang get, balik. you come out. Right? You can see, you share with other people. Okay? Dia beri manfaat. Tapi ada juga yang dia dapat, alright? Tapi dia buat sendiri je lah. Dia contain diri dia sendiri je lah. Itu yang lebih, Allah kata lebih, Rasulullah sebut, kat sini yang lebih tak elok lah. Ya? Ialah orang yang dia tidak mengangkat langsung kepadanya terhadap ilmu dan petunjuknya dan dia tak terima petunjuk Allah. Maknanya dia tak dapat pun ilmu. Dia tak dapat barakah air hujan tadi tu. Lalu macam mana pun dia tak tembus, serap pun tidak, beri manfaat pun tidak. Dan itulah yang kita sebutkan kelebihan air ni Rasulullah sebut sama macam nubuwah ataupun ilmu atau belajar ilmu yang Rasulullah sampaikan. Ya, dan dia wa ma huwa bil hazlan. Dia semua ada tersebut dalam Al-Quran. Dia bukan satu benda gurau dan innahum yakidu kaida, walaupun mereka buat tipu helah daya, tapi Allah kata wa akidu kaida. I also have a plan for them. Famahilil kafirina amhilhum ruwaida. Rasulullah sebut, Allah sebut kat sini, wahai Nabi, you relax, you sabar dulu. Sabar kenapa? Pelan-pelan. Ada orang pula tanya, wahai dia kata, Rasulullah ni dah kena berapa tahun, dah dekat lebih 6 tahun, dah hampir 10 tahun dekat Makkah ya. Kena hina, kena nilah, kena keadaan yang tak baik. Tapi Allah suruh amhilhum ruwaida, pelan-pelan. Suruh relax dulu. Apa yang Rasulullah suruh relax? Atau jangan react too fast, Allah sebut. Allah sabarkan Nabi istilahnya. Apa dia? Jangan Nabi ni doakan kemusnahan bagi umatnya macam Nabi yang lain. Ya, you tahu Nabi Allah Nuh alaihissalam, okey, bila dia dalam, tapi Nabi Allah Nuh jangan salah faham dengan Nabi Allah Nuh ya. Dia berdakwah 950 tahun sayang. 950 years, bukan sekejap. Ini Nabi baru 6 tahun lah. Dan kita pun baru berdakwah mungkin 1 tahun, 2 tahun aja. Ataupun berapa hari. Tapi dalam keadaan tu, dia dah tak boleh handle lagi. Dia doa, angkat tangan, Allah musnahkan. Kan? Siapa yang kena dengan bah, semua mati. Yang hidup tu hanya binatang dan juga manusia dalam bot Nabi Allah SAW. Allah kata sabar sikit lagi. Sebab I have a better plan. Kan lepas tu Nabi hijrah ke Madinah. You see lah. Once Rasulullah hijrah ke Madinah, Islam changes dramatically, 360 degrees. So much abundance after. Alright, so this is actually like we said just now, the theme surah At-Tariq ni tentang apa? Tentang perjalanan hidup. Okay, about a journey in life. Okay. Banyak example Allah kasih, tapi manusia pun tak nampak banyak. Tak nampak atau tak nak nampak kan. Kita ni Allah dah pilih untuk dapat kebaikan, untuk selalu fikir yang baik tentang apa, supaya Allah pilih untuk buat amal salih, teruskan. Alright, so surah ni memang bila saya baca saya rasa seronok dan saya bukan seronok apa, saya rasa dia satu surah yang buat kita fikir balik, reset balik perjalanan hidup kita. Okay, you suka tak suka, bila Allah kata sampai masa la yastaqdimuna sa'ah wa la yastakhiruna sa'ah, seminit ke sesaat pun kalau Allah kata dia tak boleh lambat. Bila sampai masa sampai ajal Allah tarik, dan tak ada yang mustahil. You tengok tadi kita terangkan berulang-ulang kali. Ya, bagi orang yang tak nak percaya dengan Allah dan tak percaya dengan Yaumil Qiyamah dan tak percaya dengan Al-Quran, mereka akan beri banyak alasan untuk tak nampak benda yang obvious. Ya. So kita mula dengan kenali diri kita, kemudian kita juga mula dengan selalu ingat dengan Allah SWT melalui amal salih yang kita senantiasa buat. Okay. Jadi saya tutup dulu di sini. Kita alhamdulillah alhamdulillah kita dapat selesaikan surah At-Tariq ni. InsyaAllah nanti kita akan sambung surah Al-A'la next session. Tafsir yang next section kita akan sebut surah Al-A'la pun ada surah yang very interesting atau sangat nikmat kalau you boleh baca.
Okay, kalau you ada kesempatan, you boleh baca dulu, okay, untuk sekadar ilmu. Lah, I said saya tak rujuk setiap perkataan dalam buku kitab ni sebagai rujukan saja. Dan saya ambil daripada kitab lain supaya you ada ilmu tambahan. Alright, so you akan notice sekarang ni bila you belajar Quran, bila disertakan dengan ilmu, bahasa Arab yang you dah belajar, dia sangat nikmat. You can start to make comparison. Nampak tak? Macam contoh macam tadi kan, saya buat perbandingan begini, right? Kenapa Allah tak guna perkataan ni? Kenapa Allah guna macam ni? Ini macam mana nak buat perbandingan? Kalau tak tahu perkataan tu, tak faham dia punya ni. Alright, so kita nak you Kita nak you start to pay attention to this kind of, it's not small things, but these details are what makes us even more lebih selesa dan juga lebih dapat kebaikan Al-Quran, insyaAllah. Okay, ini saja untuk hari ini. Zah doakan supaya siapa yang ada di sini Allah berikan kebaikan, kerahmatannya, yang luangkan masa Allah berikan kesembuhan bagi yang sakit, siapa yang ada kesusahan Allah berikan kebaikan, siapa yang ada siapa yang ada kesakitan Allah beri kesembuhan. Zah juga minta doa supaya doakan keluarga saya baru meninggal dunia. So insyaAllah ala hazi niyah al-Fatihah ila Hazrat Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khususan ila al-marhum Abdul Razak ibn Abdul Ghani. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal